Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan baca dari surah Hud, bermula dari ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam
atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi ini kita masuk pada cerita seorang lagi Rasul, seorang lagi Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana tujuan Allah Ta'ala cerita ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberi khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa apa yang berlaku kepada Nabi dari penentangan kaumnya terhadap dakwahnya adalah perkara yang sama telah berlaku kepada para rasul sebelumnya. Kalau Nabi ni kena lawan, rasul sebelumnya pun sama juga. Dan kita juga sebagai pewaris Nabi, kalau para ulama yang mewarisi dakwah Nabi kena ambil iktibar yang sama. Kalau ada penentangan terhadap dakwah, maka ketahuilah bahawa rasul-rasul terdahulu juga telah ditentang dakwahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditentang dakwahnya. Padahal Nabi lah orang paling lembut, paling baik, paling sopan, paling lunak budi bicaranya, paling berakhlak. Kalau kita kata perfection, Nabi ni perfect. Sehingga atas peribadi Nabi orang tak kata apa. Ya. Orang tak boleh nak. Sebelum Nabi jadi Nabi, buktinya sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, tak ada siapa pun cela dia. Nak ayat baiknya dia. Sebelum dia jadi Rasul, tak ada siapa pun cela dia. Tapi bila dia dilantik menjadi Rasul, ramai orang tak lawan dia. Makna kalau dari sudut akhlak, tip-top lah. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi, kenapa dia ditentang? Kerana dakwahnya, dan itulah sunnah dalam berdakwah. Maknanya sunnatullah. Allah telah menetapkan bahawa siapa yang bawa agama Allah ni akan ditentang. Syaitan pun dah janji dengan Allah, dia akan ganggu. Maknanya hak ni hak paling kuat sekali. Dia akan hasut manusia supaya menentang orang yang bawa agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisah rasul-rasul ni, kita sebagai orang umat akhir zaman, walaupun Nabi tu orang panggil sudah tertutup pintu kenabian, tapi cerita para rasul tu merupakan pengajaran dan mutiara hikmah bagi kita dalam memikul amanah, dalam menjalankan dakwah, dalam menyambung tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni sempurna akhlaknya tidak, sempurna dakwahnya pun tidak. Orang panggil hanya kerana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun seayat. Asyik baik ada hadis ni, kita pun tak apalah. Kerana hadis ni lah menunjukkan bahawa kita ni tak perlu nanti jadi seorang ulama besar baru boleh buat kerja dakwah. Betul tak? Kalaulah tidak kerana hadis ni, kita boleh mengaji tinggi setara mana? Mengaji banyak mana dah nak ajar aku ni? Tak ada syarat ngaji tinggi baru nak boleh mengajar. Mu dah hafal Quran 30 juzuk tak? Tak ada syarat. Dakwah ni tak ada syarat. Syarat dakwah ni satu ayat daripada Nabi, kalau kamu tahu, sudah cukup untuk kamu menyampaikannya kepada orang lain. Tapi
kena hati-hatilah jangan sampai terpesong daripada maksud yang Nabi bagi tahu tu lah. Jadi kalau mudah tak tahu, sampaikan sebagaimana dia dengar. Cukup sekarang. Aku dengar Nabi kata macam ni dah. Jangan pula dia interpret pula. Oh sebenarnya begini. Oh Nabi walaupun dia pula. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikan, tanggungjawab. Nabi bagi perintah. Anni adalah kemuliaan. Maknanya, menyampaikan sesuatu dari Nabi merupakan satu bentuk kemuliaan. Dan juga dia juga prasyarat dari dakwah. Sampaikan sesuatu dari Nabi. Mana jangan ambil agama ni dari selain Nabi. Walau ayah adalah keringanan. Walau ayah, walaupun sekadar satu ayat. Ini adalah keringanan dalam dakwah. Mana kalau kamu ni tak pandai, melainkan satu hadis tu je kamu tahu, sampaikanlah dia. Kan saya pernah cerita dulu seorang pakcik, bila dia dengar hadis daripada Nabi SAW yang Nabi bagi tahu perkataan yang Allah paling suka. Dua kalimah ringan di lidah, berat di timbangan mizan dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, yakni Allah Azza wa Jalla. Apa dia hadis tu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Seorang pakcik bila dia dengar hadis ni, dia jadi macam sangat-sangat excited. Dia dapat tahu sesuatu yang menjadi favourite-nya Allah. Bahasa kita mudah lah. Menjadi satu kesukaan Allah. Zikir yang merupakan favourite Allah Ta'ala. Bahasa mudah kita nak kata. Betul ke kita kata favourite? Betul lah tak? Sebab Allah suka. Yang kata Allah suka ni Nabi lah, bukan kita lah. Nabi kata, kalimatani khafifatani fil lisan, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimah ringan di lidah, berat di timbangan mizan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dia punya excited. Sampai dia pergi mana-mana pun kalau jumpa orang, dia akan sampaikan hadis tu. Kalau tahu dia hadis tu ya dia hadis tu pergi mana-mana, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Walaupun ada hadis lain banyak lagi. Perkataan yang Allah Ta'ala paling suka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga hadis lain. Tapi oleh kerana dia jumpa hadis ni, dia suka hadis ni, sehingga menyebabkan dia sampaikan hadis ni je. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kemuliaan kepada dia, mati di atas kalimah tersebut. Mati di atas kalimah yang disukai oleh Allah. Bila dia sakit tua, kemudian dia koma. Bila dia koma, sampai satu waktu celak mata, tengok-tengok doktor. Jumpa je muka, tengok je muka doktor, dia kata, doktor, kamu tahu tak satu hadis Nabi? Apa dia? Dia pun kata subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, dan Allah tarik nyawa dia di saat itu. Meninggal di atas kalimah yang diredai oleh Allah. Meninggal di atas kalimah yang diredai oleh Allah. Dan itu termasuk husnul khatimah. Jangan kita pula kata, dia tak syahadah lah Ustaz, dia tak mengucap. Orang kita ni dia tak boleh, kadang-kadang dia kira dia nak kena skema tu. Skema tu tak sama. Ustaz dia tak mengucap ni, sebenarnya bukan syahadah ni. Dia meninggal, sebenarnya husnul khatimah ni meninggal di atas tauhid. Kalimah tu adalah iqrar, tapi sebenarnya yang dimaksudkan ialah kalimah husnul khatimah ni meninggal dalam keadaan kita mentauhidkan Allah.
Sebab tu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam, Muslimun. Jadi tak kira lah kalau apa juga keadaan, yang mana dia meninggal di atas Islam, inilah husnul khatimah. Yang kadang-kadang kita ni kena skema, pergi ajar tepi orang nak mati tu, asyhadu, kena betul tajwid pula kan. Oh sakit lah ni orang mati duduk main. Apa dia lah dia ni. Mati sampai asyhadu je. Lepas tu mati. Letih nak sebut mati yang gitu je. Tak payah. Kita kata la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah. Dan kalau dia meninggal di atas apa juga kalimah dalam keadaan bertauhid kepada Allah, cukup dah. Cukup dah. Kadang-kadang dia mungkin meninggal dalam keadaan ketakutan, tak terkeluar daripada mulut dia ni perkataan syahadah, kerana terlalu takut. Tapi tiba-tiba jari dia mengangkat tanda tauhid, syahadat satu. Bukan satu Malaysia ada, satu syahadah ni. Maknanya Allah, masa kita duk tahiyat tu, kita angkat jari kita tu sebagai tanda tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita berdoa pun kita angkat jari kita sebagai tanda kita hanya berdoa kepada Allah. Lambang ni lambang tauhid. Lambang satu Tuhan. Jadi kadang orang tu tiba-tiba dia ni ketakutan teramat sangat, tak terkeluar syahadah, takut sangat. Tapi jari dia tunjuk syahadah. Maknanya dalam hati dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah di sisi Allah itu Allah Taala tahulah macam mana. Husnul khatimah ni meninggal di atas tauhid. Jadi pak cik tadi, baik balik ke kisah pak cik tadi, dia meninggal di atas kalimah yang diredai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi balik semula kepada cerita kita, jauh panjang cerita kita, 2-3 babak kita pergi. Balik semula cerita kita ni, bagaimana kita ni menyampaikan dakwah walaupun sekadar tahu satu hadis. Itulah keringanan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan kena ingat, di saat kita menyampaikan kebenaran walaupun sekadar satu hadis, kita akan tetap menerima cabaran. Cabaran ni tak nanti dia ulama besar tak. Tapi kadar mana cabaran tersebut, Allah Ta'ala uji hamba dia dengan kedudukan, ketinggian dia di sisi Allah. Makin tinggi, makin besarlah ujian dia. Jadi sebab tu iktibar kepada semua orang yang beriman kepada Allah dan nak menyambung tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena banyak baca ayat-ayat berkaitan dengan kisah nabi-nabi terdahulu sebagai satu inspirasi dan motivasi kepada mereka bahawa dalam kerja dakwah ujian itu pasti mendatang, kerana itu adalah sunnatullah. Bukan kerana akhlak tak baik tau. Nabi paling baik akhlak. Ada kata para pendakwah tu orang tak suka sebab akhlak tak baik. Tu cuba kalau akhlak dia baik, mesti orang tak lawan dia. Salah. Bukan kerana akhlak. Orang yang berdakwah ni akhlak baik satu saham. Naam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, dan insya-Allah akan ramai beriman, tertarik menerima dakwah kita dengan akhlak. Tapi nak kata tak ada orang yang akan memusuhi dakwah apabila kita berakhlak dengan akhlak yang baik, itu tak benar. Kerana apa? Kerana sunnatullah dalam dakwah pasti ada. Kita pun tengok-tengok dalam komen, baca-baca komen, tengok ada. Mari mana emoji rasa, kenapa emoji marah lah. No, emoji marah tak suka lah, dislike lah. Kita bukan nak like orang tu, tak macam nak sebutnya.
Begitulah ujiannya. Kadang-kadang dalam ramai-ramai kita kata aku tak ada sebut pun benda salah. Kenapa dia tiba-tiba jadi macam nak mari provokasi, mari serang gitu. Kita pun tak balas dengan dia gapo. Tak. Kita santai saja. Pasal apa? Itulah sunnatullah dalam dakwah. Sunnatullah dalam dakwah. Cuma sebagaimana ayat yang 49 ni di hujungnya Allah Taala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, semalam kita baca dah ayat ni. Di mana Allah Subhanahu wa taala kata, itu adalah perkara-perkara ghaib, yakni kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara yang ghaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu bersabarlah. Sabarlah dalam memikul tugas sebagai rasul ni. Okay? Wal aqibatu lil muttaqin, dan sesungguhnya kesudahan yang baik. Fasbir innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik yang membawa kejayaan dunia dan kebahagiaan akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kejayaan pasti milik orang yang bertakwa. Cuma lambat ataupun cepat. Jadi sabarlah di atas dakwah. Tapi jangan lari daripada dakwah. Jangan kerana baru kena uji sikit, orang baru kata 2-3, tak nak lah. Tak nak dah dakwah, tak nak dah ngajak orang kepada kebaikan. Kadang-kadang tak payah nak kena lemahkan semangat. Baru cakap ke orang, kamu semayanglah sunat. Alah, mengingat dia baik sangatlah tu. Tu tak jadi nak dakwah. Nah, kita pun bagi hadiah tudung kepada saudara-saudara tak pakai tudung. Oh, poyo. Kena kayak poyo satu, dia pun tu ingat dia baik sangat, lepas tu berhenti. Jangan. Dalam dakwah tu sunnatullahnya begitu. Sunnatullahnya begitu. Dan kita pujilah Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, kalau Allah bagi kepada kita orang mudah terima dakwah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Minta syukur kepada Allah kalau orang terima dakwah kita. Sebab hidayah tu milik Allah. Sebaik mana pun akhlak kita, sehebat mana pun bicara kita, setinggi mana pun ilmu kita, jadi sunnatullah dalam dakwah tu pasti ada. Dan yang kedua, hidayah tetap akan jadi milik Allah, bukan milik kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kisah hari ni kisah Nabi Hud. Cerita Nabi Hud. Ada orang lain dia letak nama Hud, pendek je. Nama apa anak? Hud. Cukup ah. Oh, hebat. Payah kita nak buat nama gitu. Orang kita ni walaupun panggil Mud, tapi dia nak letak juga nama Mahmud. Letak nama Abdul Rahman, Man. Hak betulnya letak nama, kalau orang panggil tu kira nama penuh. Apa nama kamu? Hud. Panggil apa? Hud. Ada je, ada. Apa nama kamu? Nuh. Nah. Panggil apa? Nuh. Nama penuh. Ni dah apa nama? Ahmad Hashimi. Panggil apa? Mi. Tapi alhamdulillah comel dah nama tu. Alhamdulillah, kita pun syukur, terima kasih dah ayah bagi nama comel tu. Alhamdulillah. Mudah orang nak dengar. Orang panggil, orang nak kenal. Ayah saya nama penuh orang panggil dia. Nama dia Cik Pa. Panggil apa? Pa. Cik Pa. Tambah kali dia haji, kalau peringkat Haji Cik Pa. Nama penuh je dia. Kalau pergi office dia, nama panggil ke sini, Cik Pa. Pasal nama dia penuh gitu. Jadi settle. Mudah nama penuh. Ni budak-budak nama macam-macam penuh panggil. Jadi cerita Nabi Hud, nama dia Hud. Nama Hud. Baik.
Wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Nabi Hud. Dia berkata, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dan kamu hanyalah orang-orang in antum illa muftarun. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah. Yakni apabila dia menyembah selain daripada Allah, maka apa yang mereka lakukan adalah satu pendustaan terhadap Allah. Mana dia kata Allah ni ada sekutu. Mereka menjadikan berhala-berhala dan mereka letak pula nama-nama berhala mereka. Ada nama berhala ni, setiap berhala ada nama. Macam zaman lah ni pun sama jugalah. Okay. Jadi in antum illa muftarun, kamu semua ni mereka-reka cipta. Muftarun, iftira'. Iftira' ni maknanya membuat pendustaan atau mereka sesuatu yang tipu. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, tiadalah aku minta sebarang upah daripada kamu tentang ajaran yang aku sampaikan itu. Marilah dengar, aku tak ambil upah. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku. Yang menciptakan daku. Afala ta'qilun. Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran? Ni Nabi Hud kata kepada kaum dia. Sama ayat Nabi ni sama je. Hak lawan Nabi pun sama je. Dia skrip ni akan berulang-ulang. Skrip ni akan berulang-ulang. Lalu dia pun kata lagi kepada kaum dia, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhanmu. Thumma tubu ilaih. Kemudian kembalilah taat kepadanya. Itu bertaubatlah kepadanya. Dalam ayat ni Allah Ta'ala memisahkan, membezakan antara istighfar dan taubat. Istighfar kemudian bertaubat. Istighfar kemudian bertaubat. Kenapa? Kerana istighfar dan taubat ni dua benda yang berbeza. Istighfar maknanya minta ampun. Taubat adalah kembali kepada Allah. Okay? Istighfar satu ibadah, taubat satu ibadah. Jadi kalau dia beristighfar kemudian bertaubat, dia dapat dua ibadat. Apa beza dia? Taubat ni orang yang bertaubat daripada dosa. Maknanya dia kembali kepada Allah. Yang ni kita panggil taubat nasuha. Taubat yang benar-benar dia dah tinggalkan semua sekali. Semua sekali. Dia dah tinggalkan dan dah tak buat lagi. Kerana syarat taubat ni ada 4. Syarat taubat ni ada 4. Pertama apa dia? Berhenti daripada dosa. Dah taubat, kena berhentilah daripada dosa.
Yang kedua, menyesal di atas dosa. Berhenti tu sebab apa? Berhenti tu sebab menyesal. Jangan berhenti tu sebab tak ada duit. Aku berhenti dari saokok apa? Lah ni pokai dah. Tak ada duit. Menyesal. Dia menyesal di atas dosa. Okey. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali. Aku lepas ni tak nak buat dah. Tak nak buat dah. Yang keempat, apa dia? Ikhlas kerana Allah. Empat ni, taubat tu kerana Allah. Jangan kerana selain dari Allah. Itu syarat. Kalau dia ada berkait dengan manusia, tambah lagi satu syarat, itu kena minta maaf dengan manusia tersebut. Baik. Jadi itu syarat taubat. Adapun istighfar, boleh saja bila dia tidak memenuhi syarat tadi, dia beristighfar kepada Allah. Contohnya dia pun istighfar. Astaghfirullah. Tak lama, buat balik. Lepas tu istighfar lagi. Dia sedarlah sekejap. Lepas tu, dia macam orang panggil pintu kepada taubat. Tapi ada orang ni duduk pintu. Nak masuk, keluar balik. Nak masuk, keluar balik. Tapi istighfar jangan tinggal. Boleh jadi kita ni masih lagi belum ada kekuatan untuk bertaubat. Tapi jangan kita tinggalkan pintu istighfar. Mana beristighfarlah kepada Allah. Boleh jadi dengan istighfar kita yang banyak, akhirnya Allah menganugerahkan kekuatan untuk bertaubat. Sebab berapa ramai orang ada cita-cita untuk bertaubat tapi tidak memiliki kekuatan. Kerana dosa dia masih lagi membelenggu dia. Betul tak? Berapa ramai orang yang memang ada cita-cita untuk bertaubat atau kembali mentaati Allah. Dia nak buat berazam, tahun baru nak buat gini. Aku tahun baru ni nak ngaji Quran tak tinggal. Tahun baru ni nak puasa sunat. Tahun baru. Semua tahun baru je. Tak ada 2 bulan, balik tahun habis asal. Siapa dia ikat dengan tahun baru kan? Kalau dia ikat kerana Allah tu, insya-Allah. Kerana Allah. Tak kira lah tahun bila pun. Tapi kadang-kadang azam dah ada, kekuatan tak ada. Tapi kita kata walaupun dia belum bertaubat, tapi jangan ditinggalkan istighfar. Boleh jadi dia tak sampai level taubat sungguh tu. Taubat ni macam kalau ahli taubah, cerita contohnya Ghamidiyah, seorang wanita yang telah berzina, mari ngaku jumpa Nabi sallallahu, bersihkan aku, tahirni, sucikan aku. Siapa Nabi pun paling tak nak. Lepas Nabi tanya dia gitu. Untuk seorang lelaki, Nabi tanya sahabat, dia ni mabuk ke? Cium bau mulut dia. Kata Rasulullah, tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Apa yang kamu buat? Dia kata, aku mendatangi seorang wanita sebagaimana suami dia datang mendatangi isteri. Akhir sekali bila dah bicara, kemudian dia dihukum, rejam, sampai mati. Taubat dia. Dia memang sungguh mengadu pada Nabi, tak nak buat dan sebagainya, dan dia sanggup untuk mati padahal dia tahu hukuman dia rejam. Itu taubat. Memang orang yang kekuatan taubat ni, Masya Allah, bukan mudah lah. Okay? Orang yang bertaubat ni memang orang yang sanggup tinggalkan semua, tinggal. Ada orang bertaubat dari dunia artis, berubah 100%. Itu kita panggil taubat, ahli taubah. Tapi kalau pun dia tak boleh nak berubah 100%, boleh jadi dia nak tinggalkan satu dosa, tapi dia nak tinggalkan semua bentuk dosa-dosa dia, ataupun semua. Kadang-kadang dia nak kekuatan penuh tu, nak kembali kepada Allah sepenuhnya tu, belum cukup kekuatan dia. Tapi jangan lupa istighfar. Boleh jadi kita ni masih terbelenggu dengan beberapa dosa, tapi
kita nak tinggalkan dosa tersebut. Satu daripadanya boleh jadi, hari ni aku tak nak buat ada istighfar. Ataupun boleh jadi kadang-kadang tuan-tuan, ada keadaan kita ni kita blur. Kita blur apa dia yang membelengguku dari dosa. Tak tahu kat mana. Adjust ini tak kena, adjust itu tak kena. Kadang-kadang masalah hati ni kita tahu dia terkesan dengan dosa tapi tak tahu dosa mana. Nah, kita tak tahu dosa mana. Istighfar lah. Nak kata nak tinggal tak tahu kat mana. Kadang-kadang kita tak sedar, kita sedang berdosa, kita anggap kita buat okey dah. Jadi kita nak tinggalkan, nak kata nak tinggal, nak tahu, nak azam tak buat lagi ke apa, semua tu tak ada. Sebab kita tak tahu apa benda ya ada buat kesalahan ni. Cuma kita tak tahu. Ada seorang sahabat saya, dia kata dia dalam kehidupan dia, lepas dia uji macam-macam ke apa semua, dia rasa dia ada, aku ni ada benda ni, ada salah ni ada. Tu istighfar. Dia pun tak rasa lagi tenangnya dia tu. Dia masih rasa ada benda yang membebani dia. Sekali dia suruh isteri dia pergi sembang, cuba tanya mak, ada tak mak dia ni berasa hati kau gapo dengan dia? Mak dia tak pernah kata, mak dia pula orang baik. Mak dia tak pernah kata kepada anak dia bahawa mak dia berasa hati. Tapi bila dia cerita, bini dia tanya mak dia. Dia kata ada rasa hati. Dia gitulah, saya pun tak tahulah ayat dia macam mana. Tapi akhirnya dia kata setelah itu dia tahu mak dia ada simpan satu perasaan yang pada dia sudah cukup menjadikan dia rasa terbeban dengan benda tu. Lalu dia minta maaf dengan mak dia, minta maaf lah. Padahal benda tu kecil je, simple, tapi dia tak sedar. So kita kata dalam keadaan tersebut, kita boleh jadi kita tak tahu bela apa benda yang membelenggu kita. Istighfar. Insya-Allah Allah bagi jalan keluar sehingga kita tahu apa. Rupa-rupanya ada benda yang Allah Ta'ala nak suruh kita gali, cari mana. Kadang-kadang gitu, kita tak tahu. Minta maaf pun kita minta maaf sama dah, cuma ada benda dia simpan dalam hati, kita tak tahu. Jadi kita istighfar kepada Allah. Sebab taubat dengan istighfar ni dua benda yang berbeza. Ada orang yang tak mampu nak taubat, tapi jangan tinggalkan istighfar. Istighfarlah kepada Allah. Nabi istighfar kepada Allah 100 kali sehari. 100 kali sehari istighfar. Dia taubat ni benda besar, istighfar ni benda yang harian. Benda yang harian. Taubat ni maknanya kita jadi orang baru. Boleh jadi dia ni setiap hari pun taubat, ada juga orang lagu tu Allah Ta'ala alam lah. Tapi nak ayat semua, biasanya taubat ni benda yang besar. Istighfar ni rutin kita istighfar. Jadikan rutin kita. Taubat kita melibatkan dosa-dosa yang besar. Taubat daripada dosa sekian, taubat daripada benda-benda besar lah. Okay. Jadi kata guru saya Syekh Abdul Rahman Al-Harfi, dia kata bezakan antara dua istighfar dengan taubat, kerana syarat istighfar tidak seketat syarat taubat. Mana syarat istighfar lagi longgar daripada syarat taubat. Kalau orang tu dia istighfar tapi dia tak berhenti daripada dosa. Mana tak berhenti tu, jangan tengah buat dosa tu astagfirullah tutup mata tu tunjuk astagfirullah. Tu dia kata mempermainkan pula. Dan ni tutup, kita pun tak nak tengok. Lepas pada tu tiba-tiba ulang balik. Tiba-tiba datang kita pun astagfirullah ya Allah. Kita belum kuat lagi ni. Istighfar sentiasa. Sebab kita belum lagi ada kekuatan untuk tinggalkan sepenuhnya. Jadi syarat istighfar lagi ringan daripada syarat taubat. Nabi ataupun
alangkah berbahagianya orang yang mendapati dalam kitab catatannya istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menariknya dalam ayat ni Allah Taala kata lagi, "Tsumma tubu ilaih yursilis samaa 'alaikum midrara." Supaya dia sebut supaya ia, yakni Allah, dengan istighfar kamu tu, dengan taubat kamu tu, ni adalah perintah dan jawapan kepada perintah. Maknanya bertaubatlah kepada istighfar, kemudian bertaubatlah kepada Allah supaya Allah menghantarkan kamu hujan yang lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan yang sedia ada. Okey. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dan janganlah engkau membelangkangkan seruanku dengan terus melakukan dosa. Jadi dalam ayat ni ada dua kelebihan istighfar. Dua kelebihan istighfar selain daripada yang kita dah sebut sebelum ni dalam surah Nuh ada. Antaranya ialah apa dia? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah menurunkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat ni adalah tanda rezeki yang murah. Rahmat yang turun. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mana Allah Ta'ala kata dia turunkan hujan yang lebat, dengan hasil hujan yang lebat tu Allah Ta'ala bagi. Wa yumdidukum bi amwal, Allah Ta'ala bagi harta, wa banin, anak-anak Allah Ta'ala bagi. Dengan sebab apa? Istighfar. Jadi Allah Ta'ala permudahkan rezeki. Bagi orang suka istighfar, insya-Allah dimudahkan rezeki. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, Allah bagi kekuatan. Allah bagi kekuatan tubuh, kekuatan apa panggil jiwa, kekuatan. Kalau dia rasa lemah, down, istighfar. Akan ada kekuatan dia. Kadang-kadang kita macam tak adil lah, kita lemah, orang down, bahasa down ni apa? Bahasa Melayu apa down? Patah semangat. Patah semangat. Kecewa, Kecewa tu ayat macam mana orang putus cinta ya, kecewa, down, dia rasa memang lemah. Istighfar menambahkan kekuatan. Istighfar, kalau kita rasa lemah, istighfar. Allah bagi kekuatan semangat kepada kita. Okey. Hatta kalau kekuatan kita lemah tubuh badan sekalipun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kaum 'Ad ni adalah kaum yang kuat. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa tu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tak pernah orang bina seperti mana binaannya kaum 'Ad. Sebab mereka adalah orang-orang yang kuat. Dah kuat pun Allah tambah lagi kekuatan. Nampak? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Makna kekuatan ditambah di atas kekuatan. Sebab ada orang kuat tubuh badan tapi rohaninya tak kuat. Okay, jadi maknanya ini adalah kelebihan istighfar. Allah kata dalam Quran macam ni. Jadi kita, kalau kita rasa lemah, nak kuat semangat kita, nak kuat istighfar. Okey? Kalau kita meniaga, patah semangat, nak kuat semangat, istighfar. Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah Ta'ala buka pintu rezeki, Allah Ta'ala permudahkan urusan, istighfar. Ni dak ni formula tarik rezeki macam-macam orang buat lah ni. Nak kena bagi tahu, insya-Allah
Aku kaya. Tak payah sebut gitu, aku kaya. Dia ulang-ulang kata, kalau kamu sebut nanti kamu dapat 500,000, 1 juta. Dia ulang-ulang, insya-Allah Allah bagi nanti. Cari dalam Quran. Quran kata apa? Istighfar. Sedekah, menambahkan rezeki. Hubungkan silaturrahim. Kita buat benda-benda yang ada sandaran dia dalam Quran. Yang ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Hud bagi tahu kepada kaum dia Ad. Allah Taala pula cerita dalam Quran. Hak Nabi bagi tahu tu wahyu. Kemudian ada pula dalam Quran ditegaskan pula oleh Allah Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan inilah janji Allah pasti benar. Siapa istighfar, Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan urusannya, Allah tambahkan kekuatannya. Okey? Baik. Wala tatawallau mujrimin. Baik, kemudian qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika wa ma nahnu laka bimu'minin. Lalu kaum dia berkata, wahai Hud, kamu tidak membawa kepada kami sebarang bukti kebenaran. Maknanya Nabi Hud bawa kepada dia, dia tak terima. Dia anggap ia bukan bukti. Okey? Dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan kami hanya dengan sebab kata-kata kamu. Dan kami sekali-kali tidak akan percaya kepada kamu. Jadi kaum dia menolak dakwah Nabi Hud. Apa jawapan yang seterusnya dan kisah yang akan berlaku seterusnya kita sambung besok hari dalam ayat yang ke 50 ataupun dalam ayat yang 54 insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.